Okey, seterusnya kita nak pergi kepada sekatan bukan ekonomi. Okey, sekatan bukan ekonomi ni merupakan sekatan dari segi bentuk undang-undang, peraturan dan syarat-syarat tertentu terhadap sesebuah negara. Okey. Tujuan sekatan bukan ekonomi ni dijalankan, tujuan dia untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat negara tu. Okey, contohnya kalau macam susu, tepung kan, daging, mestilah masuk diperiksa dulu kan, kena check dulu kandungan dia ada tak barang-barang terlarang ke, ada masukkan barang yang tidak halal ke kan, sebab kita duduk dekat negara yang ramai orang Islam, so perlulah diteliti betul-betul kandungan setiap barang-barang yang masuk ke dalam negara kita tu. Okey, alright. Itulah maksud sekatan perdagangan, sekatan bukan ekonomi. Maknanya dia lebih kepada tujuan untuk dari segi kesihatan, untuk menjamin kesihatan, tidak memudaratkan kesihatan kita sebab barang-barang ni kadang-kadang ada campuran-campuran kandungan yang mengandungi barang-barang terlarang so perlu diperiksa. Okey, so lepas kita periksa, dia dah melalui semua tapisan-tapisan ni, dia dah lulus, baru dia boleh masuk ke dalam negara kita. Okey, kalau dia tidak lulus dalam tapisan ni, dia perlu dihantar balik. Okey, contohnya dulu ada satu isu which is negara Singapura. Okey, ada negara China telah mengeksport cili ke negara Singapura. Okey, Singapura ni dia ketat kalau dia tengok barang tu tak maknanya dia tengok barang tu tidak, dia tengok cili merah ni macam tak segar, jadi dia terus hantar, dia terus tak nak terima barang tu. Okey, dia suruh bawa balik. Okey, so China ni dia tak nak bawa balik cili tu, dia telah bagi dekat negara-negara yang kurang sikit, longgar sikit peraturan dia kan. Tengok betapa ketatnya sekatan dekat Singapura tu. Barang tu kalau tak fresh, tak segar pun dia tak nak terima. Okey, kalau kat Malaysia tak adalah sampai macam tu sekali. Kita cuma check dari segi kandungan, kita tengok ada macam kalau barang elektrik tu kita tengok ada selamat tak untuk digunakan, perlu ada kelulusan daripada SIRIM. Okey, so semua ni tujuan dia untuk menjamin kesihatan dan dia mesti selamat. Okey, kita tengok apa yang kita tengok apa je bentuk-bentuk dia bentuk-bentuk sekatan bukan ekonomi ni. Okey, contohnya dia kata produk yang memudaratkan pengguna. Okey, contohnya dia kata sayur-sayuran, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ni harus bebas daripada sebarang penyakit. Kadang-kadang ada penyakit yang tersebar melalui makanan kan. Contohnya macam sekarang ni ada COVID-19. Jadi kita berhati-hati untuk mengimport barangan daripada negara-negara yang tinggi dengan kes COVID-19 ni. Okey, jadi kita kena hati-hatilah sebab COVID ni dia pun boleh hidup di atas permukaan buah-buahan. Jadi kena periksa betul-betul barang-barang yang masuk ni Okey, dan juga mestilah tak ada bahan kimia yang membahayakan kesihatan dan keselamatan. Contohnya macam produk apa ni, kosmetik yang masuk tu kadang-kadang ada bahan-bahan terlarang yang bahaya untuk kulit, yang bahaya untuk badan produk-produk kurus. Kadang-kadang benda ni semua sepatutnya tak boleh masuk dia takkan melalui dia takkan lepas pun dekat sekatan ni, dia takkan lepas untuk masuk ke dalam negara ini. Kalau barang-barang ini masuk, maknanya barang itu diseludup. Okey, kalau dia masuk juga maknanya barang-barang ini diseludup secara haram. Okey, seterusnya produk yang menempati piawaian dan mutu. Okey, contohnya seperti barang elektrik. Okey, barang elektrik ni dia mesti selamat yang penting dia selamat dan dia tak boleh dia mesti diuji dulu dan mesti diluluskan oleh SIRIM. So dia tak mudah meletup, mempunyai pendawai yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik. Okey, seterusnya produk yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan. Contoh macam ubat. Okey, ubat ni perlu ditapis untuk cek dulu kandungan dia. Adakah ada tak kandungan-kandungan mempunyai barang-barang yang dilarang, mempunyai barang-barang yang membahayakan kesihatan. So dia perlu melalui tapisan ini. Okey, sekiranya dia tidak lepas tapisan, so barang ini dia perlu dibawa pulang. Dia tak boleh masuk ke dalam negara kita. Okey, apa beza sekatan bukan ekonomi dengan embargo? Okey,
Embargo ni dia macam, contohnya macam dulu ada isu susu tiruan dari negara China. Okey, so kita dah tahu isu tu. Kita dah tahu isu tu susu tiruan daripada China. Kita dah tahu maklumat bahawa China mengeluarkan susu tiruan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena Jadi apa yang kita kena buat, since kita dah tahu bahawa China mengeluarkan susu tiruan, jadi kita dah kena pulau. Kita kena pulau barang susu tepung daripada China, sebab kita tahu ada barangan terlarang. Itu masuk embargo. Embargo ni kita pulau sebuah negara sebab kita dah tahu ada benda yang tak kena dengan barang tu. Kita pulau awal-awal. Okey, kita tak nak beli barang dengan negara tu. Okey? Tapi sekatan bukan ekonomi ni, kita tak tahu. Dia masuk ke dalam negara kita, kita cek, kita tahu dia ada barang yang tak bagus, dia tak menjamin keselamatan, kualiti tak mematuhi kualiti. So barulah kita hantar dia. Kita baru kita bagi dia masuk. Okey? So perlu tahu beza antara embargo dan sekatan bukan ekonomi. Embargo ni juga, okey, untuk pengetahuan, dia tak semestinya kita pulau sebab kita tahu ada benda yang tak bagus. Okey, contohnya kita pulau Israel sebab kita tahu Israel ni negara yang melakukan penindasan dan kekejaman terhadap Palestin. Jadi kita pulau. Okey, so pemulauan ni dia tak semestinya kita dia boleh dari segi nak jaga keselamatan negara kita. Okey, dia boleh jadi juga untuk kepentingan negara kita juga. Okey, sebab kita nak jaga kepentingan dan keselamatan negara kita. Itulah maksud, itulah sekatan, itulah embargo. Okey, kalau sekatan bukan ekonomi pula, dia perlu ada mematuhi piawaian.